Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah kepada Ustaz Ibrahim Ustaz, tuan-tuan puan muslimat yang Allah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Taala pada pagi ini dapat kita menyambung pengajian kita nasihat agama dan wasiat iman. InsyaAllah pada Ustaz Arista telah bersama dengan Kota Raja sejak awal penubuhan, bahkan sebelum wujudnya Kota Raja ini, waktu kita membuka pusat motivasi At-Taqwa di tempat yang lain. Alhamdulillah dapat teruskan hampir 10 dah kitab Ustaz mengajar dah khatam sini. Alhamdulillah. Sejak zaman Ustaz masih muda dan masih kan muda sekarang, 18 tahun 81 tahun. Alhamdulillah. Daripada Kampar bawa kereta sorang-sorang berapa kilometer kan? 50 sejam 80 sejam juga lebih jalanan nak datang, nanti nak balik pula. Alhamdulillah terus istiqamah, doakan diberikan kesihatan yang baik untuk terus menyumbang kepada ummah ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka majlis kita dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita ada dua ustaz pada pagi ini, iaitu ustaz kedua nanti bersama Sahibul Samahah Ustaz Datuk Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak, yang mana beliau akan bawa satu kitab hasil daripada susunan ataupun tulisan beliau sendiri nanti insyaAllah. Dan kita juga sebagai info pada Fadil Ustaz, hari ini adalah hari kedua para peserta daurah di Kompleks Tarbiyah Jannah Kota Raja Ipoh berkampung di sini, sehingga hari Khamis nanti ada 30 orang peserta yang saya semalam sembang-sembang, ada yang datang daripada Skudai, Johor Bahru, ada Batu Pahat, daripada Seremban, daripada Pendang, daripada Citra, daripada Gerik, daripada Georgetown, alhamdulillah daripada Ipoh pun ada, Haji Miong, daripada Terong, daripada mana lagi, saya tak dapat sebut semua lah. Kita ucap terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua yang sudi ziarah dan juga dapat kita menimba ilmu di Kompleks Tarbiyah Jannah Kota Raja Ipoh insyaAllah. Dan kita ada seri-seri daurah, program-program yang akan kita anjurkan nanti kelak insyaAllah, kan kita maklumkan daripada masa ke semasa. Terima kasih atas sokongan daripada semua pihak, termasuk para tuan guru yang tanpa jemur menyumbang ilmu pada kita semua. Alhamdulillah. Apa melengahkan masa, saya silakan kepada Ustaz Minister untuk menyambung pengajian kita ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Azam Ishaq, pengasas Kota Raja, yang bersama dengan saya daripada mula-mula lagi Kota Raja ni yang ditubuhkan. Masa itu belum lagi ada di sini, di bawah tu.
menyewa sebuah kedai. Itu permulaannya. Sampai sekarang. Bagi mereka-mereka yang baru nengok saya, baru kenal. Jadi saya nak memperkenalkan diri saya dululah. Boleh? Nama saya namanya ialah Ibrahim Istar bin Mahjad. Umur baru 18 tahun. Baliklah. Saya ni seorang cikgu, bukan ustaz. Ustaz celup tau. Jadi kalau rasa tak ada standard boleh balik. Asal ni cikgu, ngajar bahasa Inggeris, matematik, bahasa Malaysia, ilmu alam, tawarikh. Kemudian dekat nak pencen tu, saya pergi minta tauliah mengajar agama daripada pejabat agama di Perak. Dites dia malah. Agaknya silap agaknya dibagi dia beritahu dia. Itu yang ngajar terang. Boleh katakan tak mandang tangan lah. Sehari paling kurangnya 2. Sehari paling kurangnya 2 slot. Sampai sekarang ni. Sampai padam itu insyaAllah. Orang lain pun dah pencin lah. Saya masih bertukar lagi sampai sekarang ni. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kehidupan saya. Allah beri panduan kepada saya. Allah beri saya kebolehan untuk mengajar. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana bila saya dah padam masuk, habis semua. Sumber-sumber pahala habis dah. Tak ada lagi. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Apabila mati seorang anak Adam, putus segala amalan-amalan dia kecuali 3. Aw min sadaqatin jariyatin, atau daripada sedekah jariah. Jadi contohnya kerana sedekah dia yang panjang gunanya, seperti kota raja ni. Banyak gunanya. Jangan saya nak sedekah pisang dia. Saya nak sedekah pisang dia. Sedekah pisang. Anak dapat 5A UPSR pisang. Dapat 8A PT3 pisang. Dapat 11A SPM pisang. Masuk universiti pisang. Yang pelik tu orang jual royan tu pisang macam bagi. Berarti yang royan lah. Ingat dengan orang masjid, orang surau ni beruk kan, bukan pisang. Jadi dia panjang gunanya. Atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang kita nak ajar tu dia ilmu yang memberi manfaat. Dunia dan akhirat. Ya, ilmu yang memberi manfaat sudah tamat dah. Mana-mana yang dah lama di sini dah tamat tu. Ya. Diceritakan dalam satu kitab namanya Hidayatus Salikin. Dah tamat ke sini ya. Ada 6 ciri-ciri ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, lagi dia pandai, lagi dia alim, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia lebih gemar kepada akhirat dibandingkan dengan dunia. Yang ketiga, dia kurang gemarnya kepada dunia berbanding dengan akhirat. Kalau ada pilihan dalam dunia dan akhirat, dia pilih akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya, kekurangannya ada pada diri dia. Yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya setan. Kerana setan bukan seronok guna tuan-tuan ngaji begini. Tambah dengan saya lagi terseronok. Lepas ni kan, seronok lah. Nak nunggu Datuk tu. Kejap ni apa? Cikgu nanti je lah. Setan akan cuba ganggu kita. Dia bawanya berbagai-bagai senjata. Mula-mula dia bawanya celak. Celak bawa tangan mana? Tuan-tuan dan perempuan, celak bawa tangan mana? Mata, pandai. Depan dia tak perak nampak. Dia gurunya orang kampung gajah. Asal kampung gajah ni tau. Itu sebab saya, slang saya mesti slang kampung gajah. Wherever I go, I must defend my kampung gajah slang. Tak kira di mana pun. Pasal saya asal kampung gajah. Saya mesti mempertahankan kampung gajahan saya. Itu dia. Dia bawanya celak, bawa tangan mata. Bila kena 2-3 minit order, mula ngangguk dia.
Ni dah ada tak? Belum ni? Belum ni. Tengok ke kanan. Kalau ada dah kena celak setan tu. Tak berjaya, dia frust ke? Dia give up ke? Apa buatnya? Dia bawa senjata yang kedua. Apa senjatanya? Dia bawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Tuan-tuan, gincu bubuh tang mana? Orang Johor jawab. Orang lain tak ada. Orang Tuhan jawab. Gincu bubuh tang mana? Tak jawab dah. Tak ada orang Tuhan kan? Tadi ada orang Tuhan mendengar cerita. Bubuh tang mana? Bibir. Tak betul. Bubuh mana? Orang Tuhan jawab. Bibir. Gincu bubuh tang bibir. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia belakang ngajar, dengan kawan je. Ini gelap ni, ini dua kelang. Dah kena gincu setan tu. Yang kedua. Yang ketiga, ini mujur duduk atas bangku ni. Tak ada ketara sangat lah. Kalau bersila bawah ni, mula lah. Di bawahnya tongkat. Tongkat tu lah, diketuk-ketuknya paha tu, diketuk-ketuknya lutut tu, diketuk-ketuknya bahu tu, diketuk-ketuknya siku tu. Itu yang malam sila tu seremput, sila balik. Rasa-rasa nak melunjuk segan nak ustaz dia depan. Sudahnya dia angkat tangan nak balik. Nak keluar, ingat dia ustaz tu, dia nak buang air tu. Rupanya tak, dia pergi bawah tu dah ambil motor tu sorongnya sampai luar pagar. Dia luar pagar rosak dia pun balik. Berjaya lah setan. Itu dia jadi kena tipu dia setan. Itu yang kelima ya. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Iaitu ujub, riak, takabur dan sebagainya. Habis pahalanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Tandanya 6 ya. Ingat tu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita ajar tu memberi manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, awalidin solihin yadumullah. Sumber pahala tadi ada 3 ya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapanya. Jadi kalau ada anak tu itu bukan anugerah, itu bukan penghormatan, itu bukan nak membanggakan. Anak itu adalah amanah dari Allah Taala. Didik anak itu supaya anak itu menjadi anak-anak yang soleh, supaya dia mendoakan bagi pihak kita. Kita dah padam tu di doa kita. Mengalir pahala kubur kita walaupun kita dah lama takdir awalidin solihin yadumullah, anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Betul kita kena didik anak tu supaya menjadi anak yang soleh. Dan Islam semua lengkap, semua ada. Everything is there in Islam, nothing is left out. Semua ada dalam Islam, tak ada satu yang ketinggalan. Termasuklah mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ada panduan-panduannya. Itu 3 aja sumber pahala kita. Lain habis lah, tak ada dah. Jadi kita sedang membaca kitab namanya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dah banyak cerita dah kita ni. Bab semayang dah sebut, bab puasa dah sebut, bab haji dah sebut. Dah kita baca dulu ni. Sekarang kita masuk dalam bab nikah kahwin. Ini dah baca yang setengah daripadanya. Untuk mereka yang baru datang ni, kena tebuk oleh mana-mana banyak. Kan satu mula. Kena baca lah. Ikut bab nikah kahwin. Kerana itu bilion macam tu. Mana-mana banyak. Perihal nikah kahwin. Nikah kahwin itu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati faqad rabi'a anni. Atau dalam hadis lain, dalam riwayat lain kata Nabi, an-nikahu sunnati faqad rabi'a an sunnati falaisa minni. Nikah kahwin itu adalah sunnah tu. Siapa bencikan sunnah tu maka dia bencikan aku. Dan makna yang kedua tadi, nikah tu adalah sunnah tu. Siapa benci dengan nikah makna dia bukan dari golongan aku, kata Nabi ya. Mana-mana lah boleh. Jadi dah kita tentang nikah kahwin. Hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jadi kita dah sampai banyak bab dah kita baca tentang nikah kahwin ni. Pertama dulu kita dah baca fadilat nikah. Apa fadilatnya, apa kelebihannya. Kemudian pahala orang yang kematian anak, bila nampak dekat anak, kalau anak tu mati apa fadilatnya, apa kelebihannya. Itu dah kita baca dulu dah. Ya. Kalau 3 orang anak yang mati, 2 orang anak yang mati, 1 orang anak yang mati, apa fadilatnya. Kemudian kelebihan belas kasihan terhadap anak perempuan. Zaman dulu siapa dapat anak perempuan, dia rasa
Tak selesai lah, hitam mukanya. Hitam mukanya kerana tak suka dapat anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhahu muswaddah. Bila dikabar dia dapat anak perempuan, hitam mukanya, tak suka, tak seronok. Benci. Kerana tercabar kejantanannya. Dia nak anak jantan ya. Jadi dhalla wajhu muswaddah. Wa huwa kazim. Dia merah pada mukanya, marah dia Kenapa? Kerana dapat anak perempuan. Lepas tu dulu orang Cina pun begitu. Orang Cina bukan Islam lah. Dia tak suka anak perempuan. Sebab banyak orang Melayu mengambil anak Cina perempuan jadi anak angkat. Di kampung saya banyak begitu tau. Dia bagi anak Cina. Kenapa? Kerana bila anak perempuan, dia rasa anak tu mendatangkan kesusahan bagi dia. Dia merupakan liability. Benda-benda yang membebankan dia. Dia nak anak lelaki. Anak lelaki tu dia boleh membawa rezeki bagi dia. Itu dah. Itu sudah kita baca dulu ni, kelebihan belas kasihan terhadap anak perempuan. Untuk pagi ni kita sambung lagi tajuknya. Bagi mereka yang dah ada sini dulu tahu tajuk kita pagi ni apa? Memilih isteri soleh. Memilih isteri solehah. Tapi sini tulisnya soleh. Orang yang mahu memilih rakan hidup. Seperti isteri solehah ya. Orang yang nak memilih rakan hidupnya, nanti kejap, nak suluk. Oh nampak? Kata tak nampak? Orang yang mahu memilih rakan hidup, hendaklah memilih wanita yang kukuh beragama. Dia ada 4 panduannya nak milih isteri ni. Itu juga isteri nak milih suami, ada 4 panduannya. Itu dalam kitab lain. Boleh baca kitab namanya Muhimmah. Yang selalu mengajar kitab Muhimmah tu anak Ustaz Munawir Salahuddin. Kenal tak? Pengetua Izzuddin Shah. Dia selalu mengajar kita tu. Saya tak pernah belajar dengan dia, tapi saya dengar dalam radio. Selalu dia mengajar kita tu. Muhimmah namanya. Sini kalau suruh dia mengajar boleh kan? Jadi ada 4 panduannya. Yang pertama, kita kena pilih suami atau isteri yang cantik. Yang ada rupa. Li jamaliha. Kalau perempuan dia cantik, kalau lelaki pun dia cantik juga. Kalau lelaki tu li jamaluhu. Kalau perempuan li jamaliha. Tapi orang Melayu ni cantik belaka, tak? Ada ke orang Melayu yang videonya kebal betul tak? Mana ada orang Melayu ni semua cantik belaka? Yang pertama. Yang kedua, lima leha, kerana hartanya. Ada pepatah Hindu kata, do not marry because of his wealth, but make sure he has money. Do not marry someone because of his money, but make sure he has money before you marry him. Faham ke tak? Kau tak faham, kau tak ngaji orang putih tu. Jangan kamu kahwin kerana duit. Tapi tentukan sebelum kamu kahwin tu dia berduit. Itu dia. 5 liha dengan hartanya. Yang kedua. Yang ketiga, linafsaliha, kerana keturunannya. Bukan nak keturunan raja, keturunan Said, keturunan Syekh Hadi, bukan itu. Keturunan tu orangnya baik-baik. Keturunan yang baik kita tahu gitu. Orang jenis semayang, orang jenis jujur, orang jenis ikhlas, ketolong orang. Yang itu kita cari. Jangan cari anak penagih dadah. Jangan cari anak pencuri. Jangan cari anak perempuan. Itu tak boleh ya. Kalau boleh tolak elak aja. Nak pilih dia anak bapaknya akhlaknya baik. Itu li nafsabiha, nasabnya baik ya. Li nafsabiha. Yang ketiga, yang keempat, li diniha, kerana agamanya. Kalau nak pilih isteri dia yang sudah menutup aurat, dah semayang, dah tahu macam mana fardu ain dan sebagainya. Itu yang lebih baik ya. Kalau tidak, kewajipan suami itu mengajar mereka. Kewajipan suami itu menyelesaikan fardu ain isteri. Tahu kalau pilih yang orang yang jahil. Itu cara memilih isteri. Ya. Belum baca lagi, baru pengenalan baru ya. Ini baru nak baca. Orang yang mahu memilih rakan hidup hendaklah memilih wanita yang kukuh beragama. Itu yang keempat terus je. Dia kabar yang keempat aja. Ya, sangat gemar berbuat baik,
serta berbakti kepada orang lain. Dia suka nolong orang lain je. Meskipun dia seorang miskin dan tidak terlalu cantik, walaupun tak cantik, walaupun miskin, itu orang baik itu. Kerana dia suka tolong orang lain. Nabi SAW telah menyuruh kita memilih perempuan yang kokoh beragama. Kalau boleh biar keempat-empat tu lah. Tapi bukan senang dapat empat-empat kali. Kalau dapat satu boleh pilih yang mana? Di antara empat tu? Pilih yang mana? Pilih yang terakhir, yang ada agama. Ya? Tak payah kita ngajar dia semayang, tak payah dia ngajar kita ngajar dia nutup aurat, tak payah kita ngajar dia taat pada suami dan sebagainya. Nak jadi isteri ni, puan-puan ni nak tumpu pada perempuan. Ya, bukan kena berdakwah tak payah. Bukan kena berjuang tak payah, bukan kena berjihad tak payah. Nak jadi isteri ni buat 4 aja. Kalau ada 4 ni kata Nabi, pilihlah pintu mana syurga yang kamu nak masuk. Yang pertama, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu kitab lain tu. Dalam Muhimmah ada tulis tu. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Puasa yang wajib tu. Yang kedua. Yang ketiga, taat. Berapa peratus kepada suami? Berapa peratus perempuan? How many percent must you be ready for your husband? How many percent? 100%. Taat 100% kepada suami. Selagi tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, jangan taat. Ya? Apa saja suruhan suami itu, kalau dia tidak melanggar syariat, kena taat. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelihara maruah dan harta suami sepeninggalannya. Jadi dia tak ada, pelihara maruah diri itu. Pelihara martabat diri itu tu, atau maruah dia lah, atau kehormatan dia dipelihara. Dan begitu juga harta suami itu dipelihara. Kalau ini boleh kita lakukan, mati dia dalam keadaan itu, pilih pintu mana nak masuk syurga boleh. Nak pilih pintu mana? Nak syurga mana? Pilihlah. Syurga ada berapa? Tuan-tuan dan puan. Ini orang dari luar ni. Syurga ada berapa semua? How many paradises are there waiting for you? Berapa? Orang lama dah tahu lah. Orang baru datang. Berapa ada syurga Allah sendiri untuk kita? 7? Ya? Betul? Sure? Tak betul. 8. Korang 1, jangan nak ada 8. Dengar elok. Bawa balik ke Batu Pahat, ke Penang, ke mana-mana. 8 syurga. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya syurga Adnan. Nama Adnan dia nama syurga tu. Yang ketiga namanya syurga Ma'wa. Sebut betul, Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa tu apa? Girlfriend. Ini Ma'wa. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, kata Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang dapat syurga bernama Jannatul Ma'wa. Diturun kepada mereka kerana amalan-amalan mereka. Dia dapat syurga. Itu yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa apa tak betul? Orang mengajar kata Ma'wa tak betul. Ma'wa tu dia mak saudara. Kalau orang mengajar lah ya. Dia nak sebut orang jangan Kedah, jangan Pulau Pinang, jangan Bagan Serai, jangan Pada Bunta, Ma'wa ya. Itu nombor 3. Nombor 4 apa? Darussalam namanya. Darussalam. Ini setiap malam kita minta. Ada nak minta Darussalam? Itu imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya. Kita minta Darussalam namanya kita yang keempat ya. Enggak kita nak. Sekali lagi, enggak kita nak. Enggak. Yang keempat, yang kelima namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Fi jannatin na'im. Artinya syurga yang penuh dengan nikmat. Nikmat syurga tu. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat tu semuanya pada Allah ada 100%. Itu
Itu 1% nikmat tau. Nah, di syurga besok Allah sediakan 99%. Di syurga ada 99% nikmat. Penuh nikmat je di syurga tu. 1% Allah hantar ke dunia ni. Yang kita berebut-rebut hari ni, nikmat dunia ni hanya berapa peratus? How many percent? 1% only. Itu yang bekerja berbunuh-bunuh, berperang-perang, tembak-tembak, nah, bergaduh-gaduh, kerana tidak 1% saja. Sedangkan 99% lagi nikmat Allah sediakan di mana? Di syurga. Nah, penuh dengan nikmat je. Semua jadi nikmat. Di syurga mana ada duka cita, mana ada takut, mana ada bimbang, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada bosan. Seronok aja. 99% juga tahu. Itu yang kelima, Jannatul Na'im namanya. Nah, yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal khuld. Kekal. Semuanya kekal. Kebahagiaannya kekal. Kekuatannya kekal, tenaganya kekal, mudanya kekal. Umur ahli syurga ni tuan-tuan dan puan-puan sekitar 30-an, umur 33 tahun. Dalam kitab dalam hidup seseorang mati itu ada sebut 33 tahun. Itu ya, kemuncak kematangan manusia. 33 tahun umurnya tahu dalam syurga. Semua jadi muda. Dalam dunia ni kalau 33 tahun sudah ada berkedut sikit pipi tu. Ya dah. Rambut tu dah ada putih-putih sana sini, sana tak ada. Elok aja. Umur 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? Tuan-tuan dan puan, tahun depan berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 100 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Tak tua-tua. Nah, itu sebab Nabi pernah bergurau dengan mak tuanya. Isteri kepada Sayyidina Umar. Dia ngapa pada mak tuan tu kan? Dalam syurga tu mak tak ada orang tua kan? Tak ada orang tua dalam syurga tu kan? Maknya dah tua. Ada aku kalau tu aku tak apa syurga dah menangis kondol tu. Tengok. Nangis dah. Pasal dia dah tua. Senyum Rasulullah. Rasulullah tu apa yang mengerikan hati bagi dia, tak pernah dia ketawa. Kakak yang mau ketawa siapa? Kita. Tapi Rasulullah senyum je, menunjukkan giginya mulia tu. Ya mak katanya. Dalam syurga besok tak ada orang tua. Kerana siapa tua, kalau dapat masuk syurga, dia kembali menjadi muda. Kembali menjadi muda. Umur 30-an. Dan sentiasa itu namanya khuld. Yang khuld itu kekal. Umurnya macam itu je. Kebahagiaannya kekal. Mudanya kekal. Seronoknya kekal. Tenaganya kekal. Kemerduan suaranya kekal. Apa saja semua kekal. Itu Jannatul Khuld. Ndak ke tak ndak. One more time. Ndak ke tak ndak. Siapa tak nak kata? Tenang kat gambar. Mana orang tak nak? Ini ada gambar tak? Itu yang ke-5. Yang kelima. Yang keenam apa ya? Yang keenam. Ini yang ketujuh. Jannatul Jalal. Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal. Jalal tu artinya agung. Semua agung mereka. Dia nombor 1 je. Hidupnya agung, kekuatannya agung, kekuasaannya agung, kemuliaannya agung, semua agung mereka. Itu Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra Qarar. Qarar. Jannatul Qarar. 8 syurga. Mana tak? Tuan-tuan, nak yang mana 8 syurga tu? Firdaus. Yang lain tak ada? Ya Allah. Tuan perempuan nak yang mana? Jadi nak Firdaus. Perempuan nak yang mana? Kalau ditanya orang tak yang mana, apa jawab? Nak semua lah. Ya Allah. Nak yang mana tuan-tuan dan puan? Nak semua lah, kerana kita di syurga besok berapa lama? For how long are you going to be in paradise? Berapa lama? Selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak habis-habis. Bukan cerita tahu lah. Sampai bila-bila?
Ya. Jadi tidak semua lah. Kadang-kadang Jannatul Firdaus, kadang-kadang Jannatul Na'im, kadang-kadang Jannatul Adnin, kadang-kadang Darussalam dan sebagainya. Itu surga. Tidak ke tanda. Tuan-tuan dan puan, tidak ke tanda. Siapa tanda angkat tangan? Tanda angkat kampung. Ya. Itu surga. Ini ingat ni. Isteri-isteri nak masuk surga, mana-mana pintu pun, 4 aja apa namanya? Yang wajib baginya. Apa yang wajib tadi? Yang pertama semayang 5 waktu sehari semalam. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga taat 100% kepada suaminya. Yang keempat jaga maruah dan kehormatan dia dan harta suaminya ketika suaminya tak ada. Itu nak pilih suami, isteri pilih yang macam tu. Isteri pun nak pilih suami, pilih yang macam tu juga. Yang ada agama. Ya. Baik, itu cara nak milih isteri ya. Yang kokoh beragama dan menganjurkan kita supaya mengutamakannya dari yang lain dengan sabdanya yang berbunyi Fazfur biza tadini tarbitul yadak. Rebutlah yang kokoh beragama. Itu Nabi suruh ni lah. Rebutlah yang kokoh beragama. Nescaya beruntunglah anda. Tak apa, cari yang beragama beruntung. Walaupun tak berapa cantik, tak apa. Tak berapa kaya pun tak apa. Tapi dia taat kepada Allah. Taat kepada suaminya. Taat kepada ibu bapaknya. Taat kepada pemerintahnya. Itu hidupnya bahagia. Kau dapat isteri macam tu. Alhamdulillah. Seronok dia. Saya 50 tahun lebih sama dengan isteri saya tau. Sekarang ni isteri saya dah tak ada, dah meninggal. Baru ni. Lagi 3 minggu. 3 minggu sudah meninggal. Tahu? Dalam pergaulan saya dengan isteri saya, dia tak pernah membangkang cakap saya. Tak pernah bantah cakap saya. Tak pernah marah-marah saya pun. Itu dia. Sebab saya sedih ketika dia meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ni ya. Mudah-mudahan ya. Tak pernah dia bantah cakap saya. Setuju je dia. Dan dapat melahirkan anak-anak. Tak adalah soleh benar tapi boleh lah. Tentang mayang tak ada apa. Tak ada masalahnya. Kerana kita dapat anak tu, apa tugas kita yang pertama? Pelihara mereka daripada api neraka. Itu Allah suruh tu. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu anfusakum lagi wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ada panjang lagi lepas tu ayat tu ya. Itu sepanjang saya dengan isteri saya. Tak pernah gaduh. Tak pernah kelahi. Sentiasa aja aman kehidupan. Kan tak pernah marah, saya marah juga tapi diam. Dia tak melawan. Saya marah tu dia diam. Dan kalau dia marah, saya terus start motor pergi keluar. Lantak marah ke lemari ke, marah ke dinding ke, marah ke bangku ke. Ya. Itu cara hidup berumah tangga. Mudah-mudahan ya. Alright. Lagi apa? Rebutlah yang takut beragama. Nescaya beruntunglah anda. Adalah tidak wajar bagi seorang menikahi seorang wanita kerana memandang harta dan kecantikannya semata-mata. Bukan tak boleh pilih yang ada harta, pilihlah. Tapi bukan kerana itu semata-mata. Bukan kerana cantik semata-mata. Kerana cantik itu berapa lama cantiknya, tuan-tuan dan perempuan. Ini perempuan ni cantik lagi ni kejap ni. Berapa lama cantiknya? Lagi 10 tahun cantik lagi. Lagi katakanlah dia Miss Kota Raja ni. Miss Kota Raja. Lagi 10 tahun jadi Miss Kota Raja ke? Jadi nyonya Kota Raja jadi kan. Merah. Ini pun handsome ni. Handsome dah. Nak cakap perempuan ni. Tanya ni, handsome dah. Nampak diam tu, ngangguk dulu kena tahu. Tapi berapa lama handsome nya? Lagi 15 tahun, dah bekerja jalan mudah macam saya berjalan lah. Bertongkat, berpimpin. Itu kita ni ya. Jadi tak lama, tapi kalau dapat masuk surga, kekal tenaganya, kekal kecantikannya, kekal keseronokannya, kekal kebahagiaannya. Itu dia surga ya.
Nanti nak pilih jangan-jangan kerana kecantikan yang macam mana, harta semata-mata. Kerana harta boleh jadi miskin lepas itu. Walau kaya macam mana pun lepas itu boleh jadi miskin. Cantik lepas itu dia tak cantik lagi dah. Bukan terus menerus dah. Sebab yang demikian itu adalah makruh hukumnya. Kalau kerana cantik semata-mata makruh. Apa kata makruh tuan-tuan dan puan-puan yang baru datang ni? Apa kata makruh? Tak pernah dengar kata makruh kan? Apa kata makruh? Jual video Allah makruh tak haram ke? Jual video kau tu kan? Macam mana? Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya dah diam lagi tengok. Kedudukannya elok ditinggalkan. One more time. Happen. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya dah lupa, penat ngajar. Elok ditinggalkan. Jadi elok tu sahabat. Kerana makruh ni Allah benci. Cuma tak dihukum, tidak didenda, tidak diazab, tapi Allah benci. Siapa nak mencari kebencian Allah Taala kena? Kalau Allah benci, so malaikat suka ke? Tuan-tuan dan puan, Allah benci, rasul-rasul suka ke? Allah benci, wali-wali Allah suka ke? Allah benci, sahabat-sahabat besar suka ke? Bayang kalau saya datang kota raja ni semua benci, macam? Semua orang bencikan saya, macam? Cuma tak ada baling dengan batu, tak ada buat apa-apa lah. Tapi benci, tegur tak jawab, bagi salam tak jawab. Menderita tak saya selama ada di kota raja ni? Menderita kerana semua orang benci. Cakap pun dia minta nak dengar. Jadi begitulah kalau kita buat yang makruh-makruh. Itu dia ya. Jangan buat yang makruh, kerana dia mendatangkan kebencian Allah Taala. Bila Allah benci, semua yang lain pun benci juga. Itu makruh ya. Jadi jangan buat benda makruh. Jangan jual video tu. Allah makruh bukan haram kata. Kadang-kadang benda haram kata makruh. Ada tak benda yang haram dia katakan makruh? Ada tak? Ada tak? Manusia-manusia ni ada yang benda tu haram katakan makruh. Ada tak? Apa dah? Apa dah? Poi. Kalau ada yang popoi lagi tu, berhenti kejap ni. Berhenti. Pasal niat betul-betul. Kalau ada lah berhenti, kerana hukumnya haram. Ada beberapa sebab dia jadi haram. Nanti kalau tak kan tanya benda ya. Ada sebab dia jadi haram ya. Jadi berhenti. Pasal niat dulu. Tahu niatnya? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Siapa tak hafal? Angkat tangan. Sekali lagi. Macam mana niatnya? Nawaitu lagi berhenti merokok lillahi ta'ala. Itu niat berhenti rokok ya. Ya. Banyak sebabnya. Kerana merokok tu mendatangkan penyakit. Ada tak tulis di luar kotak tu? Amaran kerajaan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan. Ada tak? Itu dah tahu benda bahaya, buat juga. Itu yang jadi haram tu. Allah kata dalam Quran apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Yang kedua, rokok tu membasirkan duit. Semungkul rokok kau beri harganya. Rokok yang berjenama tu, kau beri harga semungkul. Belah-belah ringgit. Ya. Kalau tak salah saya ada RM17, ada RM18, ada RM15 paling komannya. 15 semungkul. Kalau dia merokok 3 bungkus sehari berapa? 3 bungkus sehari berapa? Dan RM45. Sehari RM45. Sebulan berapa? Kali 30. Kalau 10 bulan RM4,500. Kalau sebulan berapa? Kalau 10 hari dah RM4,500. Kalau sebulan kali 30 okey. Sikit banyak kan? Pergi Mekah boleh. Itu balik.
Membazir itu apa? Orang yang membazir gengnya siapa? Setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu nombor 2. Mengapa rokok itu haram? Yang ketiga, apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar itu arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Rokok itu tak ada mabuknya. Mana ada mabuknya? Tapi ambil temakau rokok tu, rendam dalam air, dia 3 batang. Dia 3 batang rokok tu rendam dalam air, minum air. Mabuk tak? Terai lah betul kan? Mabuk tak? Kalau mabuk haram. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, semua rokok-rokok yang berjenama itu disembur dulu dengan alkohol sebelum dipotong-potong dan dijadikan sigaret. Sembur dengan alkohol. Alkohol tu apa rokoknya? Alkohol tu kan najis. Najis tu boleh makan kan? Makan najis apa rokoknya? Haram. Itu jadi haram tu. Dia najis. Jadi kalau kita nengok ada orang hisap rokok, puai tu tengok pun betul Allahu Akbar. Jadi imam tu ikut dia macam. Kita ikut manusia yang ada lekat najis di badannya, di bibir orang. Jadi ikut orang yang ada najis apa pokoknya tak sah. Itu dah, ada najis. Itu yang keempat. Yang kelima, last sekali. Semua kilang-kilang rokok adalah kepunyaan Nasara dan Yahudi. Semua kilang rokok. Yang punya kebanyakannya Nasara lah. Orang Nasrani. Tak ada orang Islam yang memiliki kilang rokok. Walaupun gudang garam itu dari Indonesia. Tapi orang Kristian yang punya sana. Tahu? Mereka ada perjanjian dengan Israel. Dengar elok. Semua kilang-kilang rokok di dunia ni ada perjanjian dengan Israel. Untuk sebahagian dari keuntungan mereka salurkan kepada negara Israel. Orang Israel dapat duit rokok tu apa belinya? Apa yang dibeli orang Israel tu? Beli peluru, beli senjata. Senjata tu buat apa? Nembak orang Israel. Apa tembaknya? Nembak orang Islam lah. Ini khabar balik ke tempat masing-masing. Khabar pada mereka merokok di tempat masing-masing. Nembak orang Islam lah. Ingat tu. Maknanya orang yang merokok tu dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Faham kan ayat saya ni? Dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Ingat tu. Bila push, tang. Tak ingat kan? Tak boleh ingat kan? Push apa? Tang. Sekali push, sekali tang. Push. Tang. Push. Tang. Kalau ingat tu. Jadi kalau ada yang kopi tu, jaga baik ya. Tu bagi tahu kepada mereka-mereka yang di luar sana, yang banyak tu. Yang banyak menyumbang terhadap pembunuhan orang Islam ni, orang merokok tu kebanyakan orang Islam. Orang bukan Islam merokok juga tapi tak ada banyak. Yang banyak orang Islam. Okey. Itu dia ya. Tengok. Anu tak baca kitab lah, cerita lain perginya. Adalah tidak wajar bagi seorang menikahi seorang wanita kerana memandang harta dan kecantikannya semata-mata. Sebab yang demikian itu adalah makruh. Itu tadi cerita makruh tadi. Sebenarnya rokok itu kan makruh. Apa hukumnya? One more time. Kalau ada suami-suami yang rokok, apa hukum khabar dia suami itu? Ustaz Ibrahim katakan rokok itu haram. Dia khabar dia. Dia jumpa saya. Saya akan terangkan mengapa dia jadi haram. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawwujun nisaa la khusnihinna fa'asa husnuhunna an yurdihinna wala tazawwajuhunna li umur lahinna fa'asa amwaluhunna an tut'ihunna walakin tazawwujuhunna ala din. Artinya
jangan sekali-kali menikahi wanita kerana cantik. Kerana cantik tu bukan kekal. Lama-lama habis cantik. Sebab kecantikannya mungkin mencelakakannya. Kalau cantik, dia tahu diri dia cantik, dia akan jadi sombong, dia akan jadi mengkontrol suaminya. Siapa nak jadi queen control, angkat tangan. Siapa nak suami jadi kena kontrol isterinya. Jadi kerana itu kerana dia tahu dia cantik, dia akan mengkontrol suaminya. Apa dia buat suaminya, dia tak setuju. Jangan menikahinya kerana harta. Sebab hartanya mungkin menyebabkannya memegah diri dan takabur. Tetapi nikahilah mereka kerana kokoh agamanya. Tempat panduan untuk mencari isteri. Apa dia yang pertama? Cari yang cantik. Betul. Yang kedua, cari yang ada harta. Yang ketiga, cari yang taat kepada yang keturunan baik-baik, yang akhlak yang baik. Yang keempat, cari yang ada agama. Kemudian tajuk lain. Lepas ini kita bicara tajuknya bujang lapuk. Tahu bujang lapuk? Ya Allah, tak pernah dengar bujang lapuk kan? Pok bujang lapuk. Tak pernah dengar? Itu bujang lapuk. Piramli lama dah ada ini ni. Sebelum kitab ni dah debat di Piramli. Orang yang tidak suka berkahwin kerana tujuan mencari ilmu, pengetahuan. Apa tak kahwin? Aku nak haji ke? Mencari ilmu pengetahuan. Atau beribadat kerana aku nak sembahyang. Kenapa? Aku nak berzikir. Aku nak baca Quran. Jadi kalau aku kahwin aku mengganggu jemaah tu katanya. Dia tak nak kahwin. Atau beribadat ataupun untuk menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia, nak jauh dari urusan dunia. Dia nak cerita akhirat je, tak nak dunia ni. Menjauhkan diri dari urusan dunia. Dan tanggungjawabnya di samping itu hatinya tidak cenderung kepada wanita dan tidak terpingin mempunyai isteri, tak nak kahwin. Ada tak orang itu? Ada. Murid saya ada orang seorang. Umur dia dekat 50 tahun, tak akan kahwin lagi. Bila sebut kahwin masam mungkin. Ngapa tak? Saya tak ada. Saya tanya ngapa. Tapi ada orang itu. Dua orang pun bukan seorang. Ada dua orang itu. Tak nak kahwin. Ngapa Allah lah? Lelaki tu, kalau perempuan lah ceritanya, perempuan tak akan kahwin nanti ada. Kenapa? Kerana tak ada orang yang minang, tak ada orang teringin, tak ada orang yang melamar dia. Itu dah apa lah itu. Ada sebabnya, ada alasan. Orang tak nak kena. Tak ada. Ini dia kalau dia ada kerja apa tu, saja tak nak kahwin. Kenapa? Wallahualam. Saya pun suka nak-nanya. Ada tu jadi artinya apa? Tidak kepingin mempunyai isteri, maka hukumnya tidak mengapa. Tak ada pula makro tidak mengapa ia meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Tidak pula berdosa. Pendapat ini telah dinyatakan oleh sebahagian ulama, bukan semua sebahagian ulama dan para salaf soleh. Apa salaf soleh? Salafus soleh. Salafus soleh itu artinya orang-orang yang hidup sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Dia panggil salafus soleh. Faham ni? Namanya salafus soleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Itu namanya salafus soleh. Kerana Nabi kata apa? Kata Nabi apa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun ada qurun aku. 1 tahun zaman aku ni. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Itu 1 tahun lepas itu. Kemudian Rasulullah sebut lagi. Summal ladzina yalunahum. Dan kurun yang mengiringi aku. Berarti zaman Nabi kurunnya 1 tahun. Betul? 1 tahun lepas itu. Betul 1 tahun lagi lepas itu. Kemudian itu dipanggil salafus soleh. Salafus soleh itu orang dahulu-dahulu yang majoritinya soleh-soleh. Jarang jumpa mereka tak sembahyang. Jarang jumpa mereka tak menutup aurat. Zaman itu ya. Itu salafus soleh. Zaman kita ni panggil apa? Salafut toleh. Salafut toleh itu apa? Orang yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Iya tidak tuan-tuan dan puan. Sekarang ni
Ya. Sekarang ni banyak baik ke banyak jahat? Ya Allah, dia tak ada nengok keluar kan? Nampak depan teraja nanti kan? Ha? Banyak yang baik ke banyak yang jahat? Cuba tengok penduduk dunia hari ni. Tengok global. Yang beriman ada berapa peratus? Berapa banyak? Berbanding dengan kafir. Berapa ramai? Yang beriman hanya ada 1/5 daripada penduduk dunia. 1/5 aja. 4/5 kafir belaka. Faham ke ni? Percaya ke tak? Ada tak negara-negara yang langsung tak ada orang Islam? Ada tak? Di Amerika belah selatan tu mana ada orang Islam? Di Argentina mana ada orang Islam? Berada pun kedutaan aja. Penduduk bukan ada Islam. Argentina tak ada, Brazil tak ada, Bolivia tak ada, Peru tak ada, Uruguay tak ada. Nampak? Banyaknya kafir belakang. Tak ada yang berimannya. Kristian banyak. Itu penduduk dunia hari ini ya. Yang beriman hanya ada 1/5 daripada penduduk dunia. 4/5 tu kafir belakang. Jadi ramai orang beriman ke atau orang kafir? Sekarang ni ramai orang beriman ke ramai orang tak beriman? Ramai yang tak beriman. Dia kalangan orang beriman pula. Ya, berapa ramai yang semayang? Berapa ramai yang tak semayang? Yang semayang hanya ada 15% saja. Yang lain tu semua nengok wayang tu. Wayang ada. Ya ke tak? Ha. Tengok yang datang ini ramai. Ini nak ramai ni. Nah, yang lain, yang di luar tu lagi ramai. Itu kalau ada semayang, tengok mana kan semayang. Berapa ramai? Yang ramainya nengok wajah. Ya, itu sebab Allah kata apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang syukur. Yang syukur tu sikit, yang banyak yang kufur. Ya. Lagi mana ramai lebih ramai? Yang terdedah ke yang berpurdah? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Terdedah lagi ramai ya. Nak dedah pakai purdah banyak, tapi bukan kerana nak nutup aurat. Dia pakai purdah tu kenapa? Kerana takut COVID-19. Itu banyak tu. Orang kafir ada pakai tutup muka tu. Tapi payah nampak. Betul nampak. Itu sekarang ni berlaku begitu ya. Lagi mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? One more time. Mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat juga ramai. Mana tahu? Saya tahu ni. Kerana saya ada pernah masuk penjara. Tahu? Saya ada pernah masuk penjara. Sudah menengok apa salah ustaz masuk penjara ni. Apa ya? Kenapa dia masuk penjara? Saya masuk penjara bukan sebagai banduan. Saya masuk penjara kenapa? Kerana dijemput berceramah Maulidur Rasul. Nun taparut tu. Ya, nak masuk tu punyalah kawalan yang ketat. Handphone tak boleh masuk, tape recorder tak boleh masuk, kamera tak boleh bawa masuk. Udah masuk tu, ya Allah, berjembik-jembik dalamnya. Tahu berjembik? Ya Allah, dia tak kerti apa berjembik-jembik. Macam ulat tu, benar. Semua ramai no. Beribu-ribu dalam tu. Jadi artinya ramai yang jahat ke ramai yang baik? Yang jahat ramai. Macam-macam golongan. Orang tua ada, orang muda ada, lelaki ada, perempuan ada. Itu dalam penjara. Kebanyakannya beragama Islam. Orang Melayu yang beragama Islam. Orang lain ada juga. Tapi orang lain tak jumpa oleh saya kerana saya berceramah untuk orang Islam saja. Itu yang di penjara tu. Jadi banyak ramai. Orang yang berjihad ke orang yang jahat? Orang yang jahat tak dia mau pergi penjara. Batu Gajah ada penjara, Tabarut ada penjara. Tabarut tu kenapa? Batu Gajah ada tamat, Taiping ada penjara. Taiping ada tamat, itu buat penjara di Tabarut tu. Kalau tamat lagi, buat lagi satu penjara di Kota Raja ni. Mana tahu kan? Itu dia. Lagi mana ramai? Yang warna ke? Mana yang ramai? Orang warna ke yang wakra? Tahu apa warna? Warna tu dia meninggalkan sebagian daripada yang halal kerana takut yang haram. Itu warna. Bukan pakai jubah, pakai sorban. Warna tu tak ada. Itu hanya pakaian itu.
Ini hati dia tu. Dia meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu orang ya. Jaga-jaga benar. Makanan jaga, pakaian jaga. Itu orang warak. Mana ramai? Warak ke wakrak? Wakrak lagi ramai. Ya? Itu dia ya. Itu keadaan manusia hari ini. Itu nama salafus salih. Kenapa sebut salafus salih tadi ya? Salaf al-salih. Nah ya. Mana ke dia salafus salih tadi? Ya. Dan urusan dunia dan tanggungjawabnya di samping itu hatinya tidak cenderung kepada wanita dan tidak kepingin mempunyai isteri, maka hukumnya tidak mengapa, tidaklah haram ya. Tidak mengapa ia meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Padahal ini telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan para salafus saleh, ulama dan para salafus saleh. Malah setengah-setengah mereka mengamalkannya. Ada yang yang tak nak kahwin. Kenapa? Kerana takut mengganggu ibadah dia. Setengah mereka apabila ditanya mengapa tidak berkahwin, mereka menjawab, aku tidak mampu untuk membetulkan diri sendiri. Diri aku tak betul, dia nak membetulkan orang lain ya. Dia tak mampu membetulkan diri sendiri. Betapa dapat ku tambah satu diri lain. Diri aku pun tak boleh, aku sembahyang tak berhenti, baca Quran tak berhenti, dia nak kena mimpi orang lain. Dia takut orang lain. Kerana dia tanggungjawab, dia tak tahan dengan tanggungjawab dia tak akan kahwin tu. Yang lain apabila ditanya mengapa tidak berkahwin, jawabnya kalau boleh diriku ku lepaskan dan saya akan ku lepaskannya. Kalau ku lepas boleh, tak payah berkahwin kalau boleh ya. Kepada Bisnil Haris, nama ulama ya. Kepada Bisnil Haris rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah rahmat dia. Rahimahullah taala. Ditujukan suatu soal. Ya. Kepada Bisnil Haris rahimahullah ditujukan satu soal. Tuju kepada dia soal. Seorang sesungguhnya orang ramai memandang hairan kepadamu. Dia rupanya dia tak kahwin rupanya. Bisnil Haris ini ditanya orang ramai, tengok kamu je. Memandang hairan mereka tengok kepada kamu. Kata mereka, anda telah meninggalkan sunat. Maksudnya meninggalkan sunnah Rasul lah. Kerana Rasul itu makan kahwin. Semua Rasul kahwin. Mana ada Rasul tak kahwin? Ada seorang je tak sempat kahwin. Siapa? Kuis perdana pagi ni. Siapa yang tak sempat kahwin? Nabi Isa alaihissalam. Masa itu umurnya 33 tahun. Dia dikepung oleh Yahudi. Lalu Allah angkat dia ke langit. Tak sempat nak kahwin. Tapi akhir zaman nanti dia akan turun. Nabi Isa akan turun. Dan mungkin dia akan kahwin lah. Tunggu akhir zaman nanti. Dia akan turun dan mungkin dia akan kahwin. Siapa Allah tak tahu, tak ada khabar. Kerana itu di antara rahsia Allah Ta'ala. Jodoh itu di antara rahsia dari Allah Ta'ala ya? Kita tahu ada 10 perkara yang jadi rahsia Allah Ta'ala. Kita tahu, kita tak tahu 10 perkara. Ini cerita lain, benar tak? Yang pertama Lailatul Qadar, kita tak tahu. Yang kedua kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Kita tak tahu. Yang ketiga keredaan Allah terhadap mereka-mereka yang taat kepadanya. Kita tak tahu. Yang keempat sembahyang 5 waktu tu yang mana jadi keutamaan di sisi Allah, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kelima nama-nama Allah yang banyak tu. Yang 99 nama sebut dalam Quran tu, yang mana satu keutamaan dari Allah, kita tak tahu. Yang kelima. Laju sikit. Yang keenam takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan, tahu ke? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Dia jadi dia tak tahu pun. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu yang keenam. Faham kan? Yang ketujuh, wali. Wali itu siapa tak tahu? Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jalani itu kan tahu dia itu jadi wali. Tapi kita yang mengatakan dia itu wali kan berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, dia itu hikmahnya. Kita katakan dia itu wali. Padahal dia tak tahu. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Dia merasakan diri dia itu hina. Dia sentiasa menghinakan diri dia.
Itu wali. Kalau ada orang mengaku diri dia jadi wali, dia bukan wali tau. Mana tahu kan? Bulan depan, tahun depan, datang satu orang dari kampung, orang kata aku semalam dilantik jadi wali. Jangan percaya. Itu bukan wali. Itu kuali. Itu wali ya. Itu yang ke yang ke kapan? Ketujuh. Yang ketujuh ya. Ya. Yang ketujuh, yang ke-8 agaknya ya. Yang ke-8 dari wali. Yang ke-9 tarikh mati. Siapa tahu tarikh mati dia angkat tangan? Siapa tak tahu? Saya yang tak tahu. Bila tarikh mati, matilah tu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Yang ke-10 tarikh berlakunya hari kiamat. Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dia ulang tayang balik. Rahsia Allah ada 10. Yang pertama Lailatul Qadar. Sebut betul-betul. Jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Kalau malam Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu. Yang kita tahu hanya Lailatul Qadar itu bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, atau bergantung kepada hari mula-mula puasa kata. Dan sebenarnya Allah ada yang tahu. Itu yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua apa? Tanda-tanda ketaatan orang yang taat kepada Allah Taala tu. Allah tak ada tunjukkan tanda-tanda itu. Allah redha dengan dia, Allah tak tunjukkan, kita tak tahu. Kita sembahyang tadi, mana tahu redha Allah kita? Itu kita tahu, itu rahsia Allah Taala aja. Bukan ada lepas sembahyang dom 20 kilo ya, ada 20 ribu ringgit. Itu tenang semua, kalau tak ada orang tinggal sembahyang. Ini kita tak tahu. Yang kedua. Yang ketiga, kemurkaan Allah Taala. Kemurkaan Allah Taala tak ada tanda-tandanya, kita tak tahu. Ada orang tak sembahyang tapi kaya raya, ada tak? Ada orang tak berjuang di jalan Allah tapi senang lenang hidupnya. Dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, takdir. Takdir apa? Apa yang berlaku pada diri dia? Saya ni ditakdirkan Allah jadi ustaz, padahal saya bukan ada pendidikan agama. Saya cikgu je. Itu saya tak tahu. Tiba-tiba jalan apa itu aja ya. Itu takdir. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang kelima, semayang, yang mana satu pilihan Allah Taala. Allah hanya kabul Quran apa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Semua boleh jadi semayang pertengahan. Subuh pertengahan antara isyak dengan zuhur. Ya kira zuhur pertengahan antara subuh dan asar. Asar pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh esok. Ya tidak ni. Jadi kita tak tahu, Allah je yang tahu. Lagi apa? Itu semayang. Kemudian nama-nama Allah. Nama kawan nama Allah tu. Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua keredaan Allah, yang ketiga kemurkaan Allah, yang keempat nama-nama Allah, yang mana yang jadi keutamaan Allah Taala. Yang kelima semayang, yang keenam takdir. Yang keenam takdir kita tak tahu. Yang ketujuh jodoh. Jodoh tak tahu. Ada kita nak jodoh, yang cerita orang tak kahwin tadi dia. Dia tak ada jodoh kata dia, tapi tak cari mana tak tahu. Itu jodoh. Yang ke-8 wali tadi. Siapa yang nanti jadi wali kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Orang yang jadi wali itu pun dia tak tahu bahawa dia itu wali. Yang ke-9 tarikh mati. Dan yang ke-10 tarikh berlaku hari kiamat. Allah yang tahu. Pernah Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah dalam hadis yang sangat masyhur, nama hadisnya hadis Jibril. Dia bertanya kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Rasulullah jawab, iman tu kamu mengucap kamu rukun iman yang 6 lah.
kamu mengucap dengan syahadah, kamu percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan kiamat, dan sebagainya. Percayakan untuk buat takdir dan qadar. Itu. Kemudian bagi tahu aku tentang Islam, kata dia. Dia nanya, dia membetul Rasulullah. Betul cakap kamu. Kemudian bagi tahu tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu kamu mengucap dengan syahadah, kedua kamu mendirikan sembahyang, ketiga kamu puasa bulan Ramadan, keempat kamu melakukan zakat, kelima kamu mengerjakan haji dan umrah. Betul cakap kamu. Dia betul kata. Padahal dia nanya, patutnya jawab dia nak. Dia nanya, oh iya ke bawa aku tahu, betul betul kan? Tidak. Dia katakan betul cakap kamu. Kemudian ditanya pula tentang ihsan. Ini hadis ni masyhur ni. Boleh baca dalam Matan Arba'in atau 40, hadis 40. Dalam kitab itu ada Matan Arba'in dalam kitab ni. Hadis 40. Hadis yang kedua ya. Aku nak tanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia di hadapan kamu. Kalau kamu tak boleh nengok apa itu, ketahuilah bahawa dia nampak kamu. Dia akan nampak kamu. Itu namanya ihsan. Kemudian ditanya dia, tanda hari kiamat. Bila berlaku kiamat? Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dan orang yang ditanya, siapa yang dua-dua tak tahu. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Nabi-nabi yang lain pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Itu tarikh kiamat ya. Kemudian balik dia. Dah habis tanya-tanya tu, dia pun balik. Dah balik dia tanya Nabi tu kepada sahabat-sahabat, kamu kenalkan siapa yang datang tadi? Jawab sahabat, yang datang itu yang kenal hanya Allah dan Rasul saja. Yang lain tak kenal. Hanya Allah dan Rasul yang tahu ya. Yang lain tak tahu. Jawab Nabi, itulah dia Jibril datang kepada kamu mengajar kamu tentang agama kamu. Rupanya dia itu Jibril. Menyerupai seorang pemuda, pakaiannya cantik, kemas, tak ada comot-comot, tak ada habuk-habuk. Nak dia kata kawan jauh, dia pakaiannya kemas benar, suci benar. Nak dia kata orang dekat, siapa pun tak kenal. Rupanya Jibril. Itu hadis itu masyhur. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah saja yang tahu. Faham tak? Jadi kalau tanya tu apa yang dapat tu, itu 10 perkara yang Allah saja yang tahu ya. Baik. Ini mungkin juga. Pada pendapatku adalah baik bagi orang yang mahu berkahwin, meniatkan berkahwin. Siapa yang nak kahwin, niat nak kahwin. Minta doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku isteri yang solehah, berikan aku anak-anak yang soleh, anugerahkan aku keluarga yang bahagia. Nak apa tu? Niat dulu. Baru dia mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Pada pendapatku siapa? Pendapat pengarang kitab lah. Kitab ini dikarang oleh siapa? Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Orang Butir. Yang ngarang kitab ni Butir tau. Mata hanya Butir. Mata kepala hanya Butir. Tapi hati tak Butir. Hafal Quran. Beratus-ratus hadis dia hafal ni. Dalam kitab ni. Padahal dia ni Butir. Tapi hatinya tak ada Butir. Kita mata celik, tapi hati buta. Satu hadis tak apa. Kalau dia pun pendek-pendek, banyak-banyak tak apa. Saya lah tuan-tuan banyak yang dah apa ya. Pembarang betul juga. Tapi saya betul. Ya? Mata celik boleh nampak. Walaupun dah tua ni nampak juga, balik nampak jalannya. Tapi hadis banyak yang tak apa. Quran lagi tak apa. Tuan-tuan dah pernah saya jadi imam baca surah Al-Masad tau. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak habis-habis, tak maunya. Nak terima aghna, tak jumpa perkataan aghna tu, ma adra ni. Sudahnya tukar ayat lain. Itu pernah. Bukan teror ni tau. Orang yang menganggap saya ni teror, padahal apa ni dah. Ini tapi Habib ni Al-Haddad ni hafal Quran. 30 juzuk hafal. Hadis beratus-ratus ribu hafalnya. Padahal mata yang betul. Itu pengarang kita ni ya. Baik, sambung lagi sikit lagi. Pada pendapatku adalah baik bagi orang yang mahu berkahwin, meniatkan berkahwin.
kerana mahu menyelamatkan agama, ya, dan diri di akhirat. Karena orang kahwin itu banyak kelebihannya. Semayang orang yang berkahwin 70 kali ganda pahalanya daripada orang yang bujang. Dengar kata itu dah tuan. Sembahyang orang yang ada isteri yang berkahwin 70 kali ganda pahalanya berbanding dengan orang yang tak ada isteri. Ya. Jadi siapa yang belum ada isteri cari isteri ya, supaya dapat pahala. Kemudian dia dapat pahala, bagi isteri makan dapat pahala, bagi isteri pakaian dapat pahala, menyeronokkan isteri dapat pahala, apa saja. Kalau dia apa kegunaan kahwin, itu kahwin tu menyelamatkan agama dan diri di akhirat. Kalau ia meninggalkan pun, ia meniatkan untuk memelihara agama. Kalau kerana agama tak apa. Kalau dia kahwin mengganggu ibadahnya, mengganggu keseronokannya, mengganggu kekhusyuk dia dengan Allah. Itu tak apa. Kalau bentuk kerana itu. Tapi orang tak nak kahwin kerana itu. Kena cek dulu. Yang tahu Allah aja. Kita tak tahu. Kalau ia kerana itu, kita terima je lah. Padahal yang tahu hanya Allah. Ini dah sebut aja. Sedangkan dia ada kerana selain daripada agama tu, ya, ada bab lain. Takut ekonomi lah, kena nanggung dia makan lah, kena nanggung dia pakaian lah, kena nanggung dia rumah tempat tinggal dan sebagainya. Itu tak nak kahwin tu. Kerana takut ekonomi. Itu rugi lah kan. Mengutamakan selagi apa? Dia meniatkan untuk memelihara agama dan mengutamakan segi keselamatan dan diri, keselamatan diri. Ketika itu sama ada ia berkahwin atau tidak, ia telah tetapkan haluannya atas niat yang baik. Kalau dia kena Allah, okey, tak apa, tak masalah. Kerana sebab apa-apa dia buat mesti niat kena Allah. Allah perintahkan tu. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ada tak? Ada dalam ayat tu? Surah apa? Surah apa? Al-Bayyinah. Sudah. Mana ada Bayyinah? Mana yang nampak balik kan? Kalau saya kata surah yang kuning tahu tak? Itu dah ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-Bayyinah. Dan kamu tidak diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin. Ikhlas untuk kerana Allah dan kerana agama, jangan kerana lain ya. Saya ngajar ni, biar kerana agama, jangan kerana lain. Kerana ini menjunjung perintah Rasul. Balighu anni walau ayat, kata Nabi ya. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Kalau lepas ini kan nyelih, mana Ustaz Zahan ni, tak ada dekat ni. Kenapa tak Ustaz Zahan? Kenapa tak Ustaz Zahan? Nak envelope. Kalau kerana envelope, dapat envelope je. Pahala tak dapat apa-apa. Jadi biar. Tapi kalau tak diminta, bukan kerana itu, dibagi juga buat. Dibagi juga envelope buat. Nyongin lah. Ya Allah. Kalau tak baginya, nyongin juga. Jangan balik monyong, balik pun tak. Angin mau itu ya. Dia semata-mata kerana Allah. Apa saja kita buat, dia kerana Allah ya. Itu dia ya. Memang apa saja. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, haji kerana Allah, umrah kerana Allah, zakat kerana Allah, semua kerana Allah ya. Tolong orang kerana Allah. Itu sebab dalam niat tadi dah ada ujungnya kerana Allah. Semua benda kita buat tadi dah ada ujungnya kerana Allah. Apa saja jenis ibadah, mesti kerana Allah ya. Itu mau itu juga. Kalau ia meninggalkan ya, pun ia meniatkan untuk memelihara agama dan mengutamakan segi keselamatan diri. Ketika itu sama ada dia berkahwin atau tidak, ia telah tetapkan haluannya. Dia dah tentu arah nak tuju dia tahu atas niat yang baik. Semua baik kerana agama itu baik tu. Nak menyelamatkan diri dia tu baik tu. Yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang menggantungkan, orang yang menggantungkan niatnya untuk berkahwin atau tidak berkahwin atas cita-cita dunia,
Kerana sebab dunia dia tak kahwin, dia takut tak cukup belanja untuk ekonomi tu kan. Kerana dunia. Dia takut nanti anak banyak tak lalu nak nanggungnya. Itu kerana dunia. Itu tak betul tu, yang salahnya. Atau tidak berkahwin atas cita-cita dunia dan mata bendanya, nak ke mata benda dunia. Bila kahwin dia nak rumah, nak kereta, nak pakaian, nak makanan dan sebagainya. Jadi kerana mata benda dunia ni. Cita-cita dunia dan mata bendanya ataupun kehendak tabiat dan syahwat. Dia kira nak syahwat je. Kena keinginan bersatu dengan wanita je. Keinginan bersatu dengan suami dengan lelaki je. Itu kerana syahwat, nafsu. Maka sebenarnya dia berada jauh dari petunjuk yang benar. Jauh dari petunjuk yang benar. Dan tidak bertauladan kepada orang yang soleh dan para salafus soleh, tak bertauladan, tak ada ikut Nabi. Kerana Nabi semuanya kahwin belaka, tak ada Nabi-Nabi yang tak kahwin pun, semua Nabi kahwin belaka. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa pun akan kahwin juga sudah agaknya lah. Akhir zaman nanti. Kerana dia umur 33 tahun dah diangkat ke langit. Kerana dikepung oleh orang Yahudi. Tapi dia akhirnya akan kahwin juga, kata setengah ulama lah. Kahwin kita tak tahu, Allah yang tahu. Itu salaf dan para salaf. Salaf salih apa itu juga? Ali ada isteri, Umar ada isteri, Abu Bakar ada isteri. Semua ada. Dan salaf salih saja yang memberi taufik dan bantuan. Taufik itu apa? Taufik itu dia mengerjakan benda itu. Macam tujuan datangnya taufik itu. Dari dua, satu hidayah, satu taufik. Mana dulu? Hidayah dulu ke taufik dulu? Mana tahu pengetahuan tentang ada majlis ilmu ni ke atau tujuan datang? Mana dulu? Pengetahuan dulu ke datang dulu? Pengetahuan dulu. Pagi ni ada majlis ilmu. Yang ngajar tu Haji Ibrahim. Kemudian lepas ni kan ada Datuk Gamri. Itu adalah pengetahuan. Itu namanya hidayah. Bila datang, baru tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan taufik. Jadi mana dulu? Hidayah ke taufik? Hidayah dulu. Tapi selalunya taufik dan hidayah. Tak ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Terbalik tu. Patutnya wabillahi hidayati wat taufik. Betul apa itu? Tapi kita selalu betul. Ulama betul sebut apa itu? Wabillahi taufik wal hidayah. Tak apa dah. Itu salah dalam segi sebutan. Tak apa ya. Bukan salah asal pun. Tak ada salah pun. Jadi salafus saleh seolah-olah sajalah yang memberi taufik dan bantuan. Tiada Tuhan melainkan Dia. Akan datang kita akan baca berbuat baik kepada hamba saya. Itu akan datang kita baca. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Karena saya tak nak ambil masa Datuk orang. Dah datang belum? Dah ada dah. Alhamdulillah. Tak nak ambil masa dia. Cukup itu ya. Kerana tuan-tuan ni bukan nama saya dengan pun. Ya ke tak? Sebuah lah. Main dah putang aja ni tu. Baik, sekian dulu. For today there will be no question and answers. Next time kalau nak tanya pun. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin.